Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim, bahasa Arab Al-Quran yang sangat mudah. Tuan-tuan, kita berada pada siri yang ke-162 pada hari ini. Tuan-tuan yang terlepas mengikuti secara langsung kami boleh terus boleh terus melayari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist yang kami sajikan untuk tuan-tuan dan juga puan-puan. Alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah. Pada hari ini insya-Allah seperti biasa kita ada dua slot. Yang pertama adalah tadabbur Al-Quranul Karim dan yang keduanya adalah Qamus Al-Quran. Okey. Dalam sesi tadabbur Al-Quranul Karim kita ada bincangkan mengenai dengan al-bunyah fi ta'bir al-Qurani, iaitu binaan struktur ayat Al-Quran. Dan kita masih lagi dalam topik membincangkan jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Ada ayat yang dimulakan dengan jumlah ismiyah, ada ayat yang dimulakan dengan jumlah fi'liyah, ada ayat yang menggunakan kalimah ismul fa'il, ismul maf'ul, ada yang menggunakan verb fi'il, tidak menggunakan isim. Alhamdulillah, sekarang saya nak menyeru tuan-tuan untuk sama-sama kita buka Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Quran berada di hadapan tuan-tuan, di sisi tuan-tuan. Kita nak mengkaji tentang keunikan ayat Al-Quranul Karim, kalimah Al-Quranul Karim. Kita lihat dalam surah Ghafir ayat yang ke-61. Tuan-tuan lihat Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Okey. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara adalah ataf kepada yang sebelumnya. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila, Allahul ladzi ja'ala lakumun nahara. Okey. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila, Allahul ladzi ja'ala lakumun nahara. Okey. Cuma perbincangan kita di sini, tuan-tuan lihat, bila mana digunakan malam. Tuan-tuan nampak Allahul ladzi ja'ala lakumul laila, perkataan al-laila, okey, ia adalah isim, maknanya malam. Al-laila diletakkan selepas laila adalah fi'il, litaskunu fi, supaya kamu tenang pada malam hari. Okey, tu fi'il tu daripada sakana yaskunu, sukun. Sakana yaskunu, sukun, tenang. Okey, itu fi'il, dia tak letakkan sakinan. Kalau sakin maknanya adalah ismul fa'il, iaitu noun ataupun isim. Yang peliknya wan nahara, bila diletakkan perkataan siang, tak letakkan lepasnya fi'il, tetapi diletakkan isim. Tuan-tuan nampak mubsira, mubsiran. Mubsiran adalah ismul fa'il daripada absara yubsiru, ibsaran, ibsaran wa mubsaran, fahuwa mubsirun wa zaka mubsarun. Mubsirun, mubsirun adalah isim, ismul fa'il, tak diletakkan jumlah fi'liyah. Wan nahara litubsiru fi, Quran tak letak litubsiru fi. Kalau litubsiru jadi verb fi'il.
Sedangkan tidak sama antara fi'il, tidak sama antara keduanya. Antara malam dan juga siang tak sama. Siang lain, malam lain. Tapi sebab apa tidak dinyatakan, tidak diseragamkan keduanya? Maksudnya apa? Sebab apa tak diletakkan? Okey, kalau litas kunu fi fi'il, malam letakkan fi'il, siang pun letaklah fi'il. Kalau letak fi'il jadi ayat macam mana? Jadi ayat dia, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara litubsiru fihi. Nampak? Litaskunu litubsiru. Dan kalau tak nak letak fi'il, letaklah isim. Macam mana isim? Allahul ladzi ja'ala lakumul laila sakinan. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila sakinan wan nahara mubsiran. Okey. Tapi sebab apa? Satu letakkan fi'il, satu letakkan isim. Itu yang menjadi persoalan tu. Okey. Kemudian sekarang ini tuan-tuan lihat. Sebenarnya Quran letak satunya, letakkan jumlah fi'liyah, fi'il, satu letakkan isim, adalah untuk mengumpulkan antara hakikat dan juga majaz. Apa itu hakikat dan juga majaz? Hakikat adalah makna hakiki, makna sebenar. Majaz makna yang nombor dua dia. Dalam satu ayat diletakkan, dalam satu ayat, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila wan Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Okey, mubsiran. Dalam satu ayat tu dikumpulkan hakikat, makna hakiki, makna sebenar, juga makna majaz, makna yang tak sebenar. Dalam satu ayat. Kalaulah dikumpulkan, menjadikan keduanya dengan satu ayat dengan susunan satu jumlah fi'il. Kalau isim, sudah pasti tidak ada di dalamnya keistimewaan yang mempunyai kesenian dalam sesuatu takbir dalam lughah Arabiyah, dalam bahasa Arab. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nikmat Allah kepada kita pada waktu malamnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nikmat Allah yang Allah Taala kurniakan kepada kita pada waktu malam. Allah Taala kata apa? Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Malam ni Allah Taala kata litaskunu, supaya kamu tenang, berehat pada malam hari. Okey? Jadi itu maknanya Allah Taala nak bagi tahu litaskunu fi diletakkan fi'il kerana maknanya adalah makna manusia itu mendapat nikmat berehat pada malam hari. Kalau diletakkan ismul fa'il, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila sakinan, jadi maknanya manusia tak ada dalam ayat tersebut yang mana nikmat kepada manusia. Cukup sakinah itu memberitahu kepada kita malam itu tenang. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam untuk kamu sakinan, malam yang tenang. Malam apa? Malam yang tenang. Malam tu tenang, bukan kita yang tenang dalam tu. Malam tu yang tenang. Nampak tak? Jadi kalau letakkan sakinan ismul fa'il, makna telah gugurlah makna petunjuk, dalalah, nikmat ke atas makhluk ini, ke atas diri kita ni. Itu dari satu sudut. Dan juga akan ada kontra untuk makna yang kedua. Lakum itu jadilah dia adalah zaidah. Zaidah makna tak membawa makna. Bila tak membawa makna, makna tak ada faedah apa-apa. Sebab apa?
Allah Ta'ala nak kata malam ni Allah Ta'ala jadikan untuk makhluk dia, untuk kamu wahai manusia, supaya kamu berehat tenang pada malam hari. Jadi bila Allah Ta'ala tak letakkan fa'il, letakkan ismul fa'il, iaitu letakkan isim noun, dia akan jadi malam tu malam yang tenang, bukan kamu yang tenang pada malam tu. Kemudian lakum tersebut tak memberi apa-apa makna. Allahul ladzi ja'ala lakum, lakum tu akan jadi zaidah, tak membawa sebarang faedah. Sedangkan bila mana membawa satu jumlah fi'liyah litaskunu, supaya kamu tenang, sebagai satu dalalah, petunjuk. Apa dia? Iaitu qasdin ni'amah wa tafaddul alaina, iaitu sebagai tujuan dia adalah nak bagi tahu itu adalah nikmat Allah Ta'ala kepada kamu, satu kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu wahai manusia. Itu dia letakkan jumlah fi'liyah. Okey. Dan lebih daripada itu, kalau kita lihat, kalaulah diletakkan sakinan, isim tidak diletakkan verb, apa yang berlaku? Lam yakun ta'bir majaziyan, tidak jadi ta'bir tersebut majazi, tidak jadi ta'bir tersebut adalah ta'bir majazi, iaitu ibarat tersebut tidak jadi ibarat majaz. Kerana malam ni adalah yasihu an yusafa bisukun. Malam kita tahu memang betul disifatkan malam ini dengan sukun, ketenangan, ketenteraman, nyaman. Sebab itu dikatakan lailun sakinun wa lailun sajin. Lailun sakinun wa lailun sajin, malam yang penuh keheningan dan malam yang penuh dengan ketenangan. Okey. Bila mana Allah Ta'ala ubah kepada sirah ismiyah, Allah Ta'ala ubah. Kalau Allah Ta'ala kata sakinan, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila sakinan, sudah pasti apa dia? Tidak membawa faedah maknawi dan juga tidak memberi faedah fanniyah. Dari segi seni pun tak ada, dari segi makna pun tak ada. Nampak? Walamma taqarrarat dalalatun ni'mati fi sadril ayah kana al-'udul ila ta'biril majazi. Bila mana telah tetap pada awal ayat Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu. Jadi bila kita sebut litaskunu, itu sebagai satu dalalah nikmat pada permulaan ayat ni, litaskunu menunjukkan ia adalah berpindah kepada ta'bir majazi. Apa maksud ta'bir majazi? Bukan makna hakiki. Hakiki makna apa? Bukannya makna malam tu yang tenang, tetapi kamu yang tenang, penghuni malam yang tenang di dalam pada waktu malam. Itu dipanggil sebagai bila mana di ayat yang pertama, awal ayat itu menunjukkan dalalatun ni'mah, satu petunjuk nikmat Allah kepada kamu, kepada manusia, maka menunjukkan bukan lagi malam itu yang tenang, tetapi manusia yang dapat tenang pada malam tersebut, satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan dipindahkan daripada fi'il kepada isim. Wan nahara mubsiran, bukan litubsiru fi. Nampak tak? Bukan litubsiru fi jadi fi'il, tapi dipindahkan kepada isim, mubsira, daripada absara yubsiru ibsaran, ismul fa'il. Dan daripada, bukan sekadar daripada fi'il kepada isim, tetapi daripada hakikat kepada makna majaz. Daripada hakikat kepada makna majaz. Tadi makna hakikat malam, malam yang tenang, yang kamu tenang di dalamnya. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fih, supaya kamu tenang pada malam tersebut. Jadi al-laila, yang tenang tu manusia. Okey. Al-laila biasalah, al-laila malam. Itu makna hakikat.
bila sampai di sini bukan lagi makna hakikat tetapi sudah bermakna majaz. Wan nahara mubsira, siang yang melihat, siang yang terang benderang, yang melihat. Absara yubsiru makna melihat. Okey tuan-tuan, nampak tak bila mana diletakkan jumlah fi'liyah yang pertama litaskunu fih, kemudian diletakkan jumlah ismiyah ataupun ismiyah isim mubsiran, menunjukkan apa? Menunjukkan di sini ada seni yang tersendiri, iaitu litaskunu fi'il, mubsiran adalah isim. Kemudian seni yang kedua, iaitu yang pertamanya litaskunu fih, itulah makna hakikat. Kemudian mubsiran adalah makna majazi, makna majaz, bukan makna hakikat. Okey. Sebab apa dipanggil makna majaz? Tuan-tuan, sebab apa? Sebab siang ni dia tak ada mata, dia tak boleh lihat. Yang melihat itu adalah orang yang di dalam waktu siang tersebut. Dipanggil apa? Majaz aqli. Dalam Quran banyak was'alil qaryah, kamu tanyalah kampung tu. Bukan tanya kampung, kampung tak boleh bercakap. Was'al ahlal qaryati, tanyalah penduduk kampung tersebut, orang yang berada di dalam kampung. Itulah dipanggil majaz aqli. Okey. Sebut satu perkara yang dikehendaki ada satu perkara yang lain. Itu dipanggil apa? Majaz aqli. Jadi siang ini Quran sebut wan nahara mubsiran, siang yang siang melihat. Siang tak boleh melihat, dia tak ada mata. Jadi maksudnya bukan siang tu yang melihat, tetapi orang yang ada pada waktu siang dia yang melihat. Itu dipanggil majaz aqli. Jadi di sini tuan-tuan lihat Quran mengumpulkan takbir, struktur ayat antara hakiki dan juga majazi. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat lagi, kalaulah Quran kata litaskunu fihi, walitabsuru fihi, bukan walitabsuru, walitubsiru fihi, daripada absara yubsiru, walitubsiru fihi, pasti akan terlepas, gugur at-ta'bir fannil jamil, iaitu seni yang cantik pada ta'bir majaz. Kalau Quran kata Allahul ladzi ja'ala lakumul laila sakinan wan nahara mubsiran, sama juga, akan terlepas, gugur petunjuk yang menunjukkan nikmat yang mana dia adalah menjadi maksud pada al-laila tadi, ayat yang pertama. Okey, tuan-tuan faham Sekarang ni kita nak bagi tahu, tengok, kalaulah diletakkan jumlah fi'liyah saja, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara litubsiru fihi, akan terlepas apa di situ? Kalau letakkan dua-dua fi'il, akan terlepas fannil jamil, iaitu fannil jamil, iaitu apa? Takbir majaz. Dua-dua makna hakikat. Malam supaya kamu berehat, siang supaya kamu terang benderang, siap dapat lihat. Siang terang benderang. Jadi dia tak ada makna, dua-dua makna hakikat. Jadi akan terlepas fannil jamil, iaitu satunya makna hakikat, satunya makna majaz. Kan cantik. Yang kedua, kalau andai kata kita buat dua-dua isim noun, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila sakinan wan nahara mubsiran, sakinan mubsiran, dia akan terlepas satu benda. Apa benda? Iaitu dalalah ala ni'mah. Kita nak bagi tahu Allahul ladzi ja'ala lakumul laila, iaitu nak bagi tahu nikmat Allah Taala kepada manusia. Bila kita letak sakinan mubsiran, jadi tak ada petunjuk yang menunjukkan
ayat ini sebenarnya nak memberitahu kepada manusia inilah nikmat Allah ke atas kamu. Okey? Kalaulah Quran terbalikkan, diletakkan sepatutnya Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fih. Tuan-tuan perhatikan ayat litaskunu fih, buka Quran. Litaskunu fih, tukarkan dia, kita letakkan dia isim sakinan, wan nahara mubsiran, mubsiran isim kita tukarkan jadi fi'il. Jadi litubsiru fih. Apa yang akan berlaku? Iaitu akan berlaku lafatal majaz fit ta'birain. Akan terlepas majaz pada dua ibarat tersebut. Jadilah perkataan tersebut perkataan yang kosong, tak ada apa-apa. Okey? Yang tiada makna di bawahnya, yang tiada makna yang tersirat, tak ada. Makna yang tersurat ada, makna tersirat di belakang tak ada. Sebab apa? Kalaulah kita katakan Allahul ladzi ja'ala lakumul laila, Quran letak litaskunu fi, kita letak sakinan. Maknanya malam tu malam yang tenang, bukan manusia yang tenang dalam malam tadi. Okey? Kemudian walitu basiru fi, bila siang kamu dapat lihat padanya. Okey? Jadi akan terlepas makna majaz pada kedua-dua ibarat tadi. Makna yang pertama sebenarnya kita nak maknakan orang tersebut adalah tenang dalam malam tu. Bukan malam yang tenang, Dan yang keduanya adalah kita nak bagi tahu orang dapat melihat, bukannya siang itu yang dapat melihat. Okey, kita lihat bagaimana dalla 'alal ma'na bi uslubin fanniyin jamilin min aqsar tariqin wa aysarah, iaitu min aqsari tariqin wa aysarih, iaitu dengan semudah-mudah cara, seringkas-ringkas cara. Ini bagi uslub yang begitu cantik dan indah. Sebab apa? Kalaulah kita lihat diletakkan kalam bi ayyi suratin ghairu surah allati abbara biha al-Quran ma adda hadzal muaddi. Kalau diletakkan satu kalimah kepada bukan tempat dia, apa yang akan berlaku? Tak tersampai maksud tu. Tak tersampai maksud. Dan kita boleh lihat lebih daripada itu, apa yang ada pada siang ni, Allah Ta'ala menjadikan siang tu mubsiran min jamal, daripada kecantikan, wa ziyadah fil makna, dan boleh ditambahkan makna yang lain. Apa boleh tambah makna yang lain? Faqad afada hadzal udul. Kita Quran memberi satu faedah. Perkara ini mubsiran diletakkan isim, iaitu al-udul ilal ismiyah maknanya ini, kepada dua makna. Boleh kita ihtimalkan dua makna, kita mahmulkan, kita boleh letakkan dua makna bila letakkan mubsiran. Apa dia? Yang pertama, kita nak bagi tahu, boleh juga kita katakan annana nubsir fi, iaitu kita siang ini kita dapat melihat padanya. Seperti mana dikatakan lailun naimun wal maqsudu naimu ahli. Bila kita kata malam yang tidur, lailun naimun, malam yang tidur, bukan malam yang tidur makna malam yang mana penghuni malam tu tidur, orang yang berada pada malam hari tidur. Begitu juga siang, iaitu bukan siang tu yang melihat, tetapi kita yang melihat. Annana nubsir fih, kita yang melihat pada siang hari. Itu makna yang pertama, makna majaz. Ada makna satu lagi, bila diletakkan wan nahara mubsiran isim, menunjukkan annahu ja'alahu mubsiran, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan siang ni mubsiran, dapat melihat. Lihat apa tu? Lihat a'malana, melihat amalan-amalan kita. Dan siang itu akan menjadi saksi ke atas kita
di akhirat nanti kita buat benda baik ataupun benda jahat. Seolah-olah bagi siang ada dua mata yang dapat melihat. Ini makna hakikat, makna yang sebenar, bukan makna majaz. Kita melihat pada siang hari, siang juga melihat pada siang hari. Nampak tak? Jadi bila Quran ubah daripada wan nahara mubsiran, terus tak letak litu basiru fi, terus ubah jadi isim, dia akan memberi ihtimal satu makna lagi, iaitu makna hakikat, makna majaz dan juga makna hakikat. Nampak dalam kitab Kasyaf, Imam Zamakhsyari, dalam ayat ini dikatakan, ditanya, kerana apakah disertakan malam dengan maf'ul lah? Sebab apa maf'ul lah? Sebab litaskunu lam tu, supaya, nampak, kerana, supaya kamu berehat di dalamnya. Wan nahar, sedangkan nahar diletakkan sebagai i'rab dia adalah hal. Hal keadaan terang benderang siang ni. Tak ke boleh kalau dua-dua hal? Mana macam saya sebutkan tadi, sakinan mubsiran, letakkan dua-dua jadi hal, ataupun letak dua-dua jadi maf'ul lah, iaitu litaskunu, makna letak fi'il litaskunu fih dan juga litubsiru fih. Okey. Sebab apa? Untuk meraihkan apa? Al-muqabalah, seimbang, kesinambungan, sama. Imam Zamakhsyari jawab, huma mutaqabilani min haitsul ma'na, lianna kulla wahidin minhuma yuaddi muaddal akhar, wa liannahu law qila litubsiru fihi fatatil fasaha allati fil isnadil majazi. Kalau dikatakan litubsiru fihi, maka akan terlepaslah fasahah pada isnad majazi. Isnad al-majazi itu majaz aqli. Saya bagi tahu awal-awal tadi, sama dia. Kalau dikatakan sakinan wal lailu yajuzu an yusafu bisukun ala al-haqiqah. Bila sebut sakinan tadi, bukan lagi makna manusia itu yang tenang, tetapi maknanya apa? Makna hakikat, iaitu disifatkan malam dengan ketenangan. Lailun sajin wa sakinun, malam yang penuh keheningan dan juga ketenangan, iaitu yang maksudnya la riha fih, yang tidak ada angin pada malam hari. Jadi bila letak sakinan mubsiran, maka tak ada beza antara makna haqiqi dan juga makna majazi. Okey, habis setakat tu. Itu Imam Zamakhsyari jawab. Tuan-tuan, kita terus pergi kepada yang kedua dalam jumlah fi'aliyah, jumlah ismiyah yang kita nak bincangkan dalam surah, keunikan jumlah fi'aliyah dan juga ismiyah, iaitu tuan-tuan boleh lihat dalam suratul kafirun. Tuan-tuan lihat dalam suratul kafirun, Allah Subhanahu wa ta'ala ada kala menggunakan fi'il, ada kala menggunakan isim. Tuan-tuan lihat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Okey Kak, sekarang kita lihat Nabi SAW menafikan ibadatul asnam, penyembahan berhala, bagi pihak dirinya sendiri dengan dua sirah. Nabi kata dia tak sembah berhala dengan dua sirah, iaitu sirah ismiyah dan juga fi'aliyah. Apa sirah fi'aliyah dan juga ismiyah? Iaitu yang pertama, tuan-tuan lihat, la a'budu. La tu la nafi, a'budu fi'il. Jadi makna ayat tersebut dimulakan dengan fi'il.
La a'budu ma ta'budun. Ni Nabi nak bagi tahu apa? Untuk diri dia. La a'budu, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Maknanya aku tak sembah berhala. Itu Nabi gunakan yang pertama untuk diri dia, jumlah fi'liyah. Nampak Yang kedua tuan-tuan perhatikan, Nabi bertukar pula menggunakan jumlah ismiyah, di mana wala ana abidum ma abadtum, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi maksudnya kita dapat lihat di sini Nabi menafikan diri dia tak sembah berhala. Nabi gunakan dua sirah, dua format. Satu format dipanggil sebagai jumlah fi'liyah, iaitu la a'budu ma ta'budun. La a'budu tu verb, fi'il. Yang kedua, Nabi menggunakan wala ana. Ana tu adalah ana abidun. Ana apa dia? Ismiyah. Jumlah ismiyah, isim. Ana, isim dhamir. Isim mabni, isim dhamir. Ana abidun, aku tak sembah. La ana abidun, aku tak sembah. Jadi untuk diri Nabi menggunakan dua. Satu digunakan fi'il mudhari', satu digunakan fi'il fi'il mudhari' lah, a'budu. Kemudian yang keduanya Nabi menggunakan isim, wala ana abidun ma abadtum. Kemudian tuan-tuan boleh lihat lagi. Di sini Nabi menggunakan dua fi'il. Nampak tak? Untuk menafikan diri Nabi tak menyembah berhala, dua fi'il. La a'budu ma ta'budun. Ta'budun apa? Ta'budun fi'il mudhari'. Aku tak menyembah apa yang sedang kamu sembah. Dan juga wala ana abidum ma abadtum. Ma abadtum fi'il madhi. Aku tidak menyembah apa yang dahulunya kamu sembah. Apa yang sedang kamu sembah dan dahulunya kamu sembah. Okey. Ta'budun dengan abadtum. Nampak Jadi Nabi menafikan, kena faham tu, Nabi menafikan penyembahan berhala untuk diri Nabi. Nabi menggunakan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan yang keduanya Nabi menggunakan fi'il madhi, ta'budun, dan juga abadtum, fi'il mudhari' dan juga fi'il madhi. Sekarang kita lihat Nabi menafikan bagi pihak orang kafir penyembahan yang benar. Nabi menyangkal. Orang kafir kata penyembahan yang sebenar adalah Allah Ta'ala, bukan berhala. Okey? Tapi Nabi guna sirah satu je, tapi sebanyak dua kali diulang dalam suratul Kafirun. Apa dia? Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu tidak menyembah ma a'bud, apa yang sedang aku sembah. Jadi maksudnya Nabi menafikan untuk diri dia dua sirah, fi'il, isim. Tapi Nabi menafikan apa? Penyembahan yang mereka sembah, penyembahan yang mereka sembah, iaitu mereka tak nak ikut penyembahan yang sebenarnya, iaitu Allah Ta'ala. Nabi gunakan satu sirah, satu format, iaitu apa dia? Iaitu isim. Wala antum abidun. Antum adalah isim dhamir. Okey, antum abiduna ma a'budu. Setakat tu jelas Okey, jadi tuan-tuan, kita lihat makna dia. Nabi SAW menafikan untuk penyembahan berhala untuk diri Nabi dalam dua situasi. Situasi apa? Iaitu as-sabitah, iaitu kokoh pendirian Nabi, tetap Nabi tidak akan menyembah selain daripada Allah. Nabi hanya menyembah Allah. Dan juga itu untuk apa? Itu untuk isim. Makna as-sabit, al-mustaqir, tetap. Wala ana abidum ma abadtum, aku tak akan sembah sama sekali. Itu maksud dia. Kemudian sebab apa Nabi menggunakan la a'budu ma ta'budun, menggunakan fi'il. Menggunakan fi'il la a'budu ma ta'budun. Fi'il ni untuk apa? Al-mutajaddid. Makna sentiasa bertukar-tukar.
sentiasa bertukar. Apa yang bertukar? Masa tu bertukar. Maksudnya al-mutajaddid semenjak dahulu, kini dan selamanya, kan bertukar-tukar masa dulu, kini dan selamanya. Menunjukkan itu ghayatul kamal. Ghayatul kamal iaitu itulah kemuncak kesempurnaan, iaitu la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah dahulu, kini dan selamanya apa yang kamu sembah. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah dulu, kini dan selamanya. Itu terjemahan dia. Okey Kerana kalaulah kita kata, andai kata iqtasara 'ala al-fi'li, kalau Nabi hanya berpada dengan fi'il je, la a'budu ma ta'budun. Nabi tak kata wala antum 'abiduna ma a'bud. Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang baru, yang berlaku dan kadang-kadang boleh hilang bila Nabi tak gunakan isim. Sebab tu Nabi sebut wala ana abidun. Isim tu ana abidun ma abatum, aku tidak akan sembah sama sekali. Kalau Nabi tak letak itu, hanya cukup la a'budu ma ta'budun, kemungkinan maknanya perkara ini akan gugur, perkara ini akan hilang, perkara yang berlaku ni akan tenggelam, makna boleh berubah. Itu kalau Nabi sekadar berpada dengan fi'il. Tapi kalau Nabi sekadar berpada dengan isim, Nabi tak sebut la a'budu ma ta'budun, tapi Nabi berpada dengan wala ana abidum ma abadtum, dengan isim je. Apa yang akan berlaku? Makna sahih, maknanya betul, pasti dan pasti. Wala ana abidun, Nabi hanya letak isim je. Aku ana abidun, wala ana abidun, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah selama-lamanya. Okey, betul makna dia. Ini adalah sifat yang sabitah, sifat yang sabitah. Memang sifat ni ada dalam diri Nabi, kekal, tetap. Betul. Walakin laisa ma'nahu annahu mustamirrun ala hadzal wasfi la yufariquhu. Tetapi dari segi maknanya ada sedikit kepincangan. Bukanlah maknanya Nabi berterusan ke atas sifat ini yang tidak akan berpisah sifat ni dengan Nabi. Sebab ada kalanya Nabi tak boleh ingat kepada Allah. Contoh ketika dalam toilet, bersama dengan isteri, tak boleh berzikir, tak boleh dalam toilet, tak boleh untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya seolah-olah kalau kita kata wala ana abidun, berpada dengan tu wala ana abidun ma abadtum, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah selama-lamanya. Jadi makna memang betul, sifat sabitah betul, cuma dari segi ada sedikit kepincangan pada makna yang menunjukkan Nabi berterusan di atas sifat. Sifat ni tak boleh dipisahkan dengan Nabi. Fa innal wasaf qad yufariqu sahibahu ahyanan. Sebab apa ya? Sebab sifat ni kadang-kadang dia boleh berpisah dengan tuan dia tau, kadang-kadang. Contoh yang mudah. Kita kata seseorang ini, Zaid ini adalah Zaidun Halimun. Zaid ni seorang yang penyayang, lemah lembut, bersopan santun. Tapi adakah dia ni sepanjang hidup dia sopan santun? Kadang-kadang ada juga datang keadaan marah. Kadang-kadang ada juga datang keadaan nak menghukum orang, nak memberi hukuman kepada seseorang. Ada sifat itu sudah biasa, memang satu lumrah bagi manusia. Mana ada orang sifat pemurah sepanjang-panjang tahun pemurah, tak ada sifat kedekut. Okey, seperti mana Al-Jawad. Jawad ni pemurah. Kadang-kadang datang hari dia jadi pemurah, hati dia lembut. Kadang-kadang datang hari dia tak jadi pemurah. Jadi maksud pemurah tu bukan sepanjang hari, sepanjang tahun pemurah, tidak. Ada ketika dia kedekut juga. War-Rahim, orang yang penyayang. Okey. Qad ya'tihi waqtu yaghdab fala yarham. Kadang-kadang datang waktu geram, waktu marah, yang mana dia marah tak hilang sifat penyayang tersebut. Jadi sesuailah dalam ayat yang kita bincangkan, menunjukkan apa sifat dari sudut maknanya betul,
tetapi sifat tersebut adalah ulama kata apa, iaitu fi ghalibi ahwalih, pada kebanyakan keadaan Nabi adalah bersifat seperti itu, tapi bukan tak dapat dipisahkan. Sebab bila sebut tentang isim, dia adalah sifatun sabitatun, sifatun sabitatun, sifat yang melazimi dia dan bertempel dengan tak boleh pisah. Tu tuan-tuan kena faham. Memang makna betul, cuma sedikit kepencangan secara halusnya. Okey. Kemudian kita lihat digunakan sirah fi'aliyah menunjukkan ke atas perkara tadi berlaku, berlaku. Dan sirah ismiyah menunjukkan perkara sabat, tetap, kukuh. Dan nak memberitahu juga bebasnya Nabi daripada penyembahan berhala mereka pada setiap waktu, setiap keadaan. Nabi tidak terbabit, tidak berkompromi pun dengan mereka walaupun sikit. Kemudian dia juga memberi maksud yang mendalam, iaitu merangkumi zaman al-madi, perkara yang telah lalu, yang sedang dan juga yang akan datang, dengan menggunakan fi'il madi dan juga fi'il mudhari'. Nampak? Kan ada tadi kita sebut wala la a'budu ma ta'budun. Ta'budun tu maksudnya fi'il madi, fi'il mudhari'. Wala ana 'abidum ma 'abadtum fi'il madi. Jadi menggunakan fi'il madi dan juga fi'il mudhari' itu menunjukkan apa? Menunjukkan dulu, kini dan selamanya Nabi tak akan sembah apa yang mereka sembah. Makna istaghraqaz zaman, merangkumi setiap masa, seluruh masa Nabi tak akan menyembah berhala apa yang mereka sembah. Tapi ketika mana Nabi nak menafikan mereka yang tak sembah apa yang aku sembah, Nabi gunakan satu sirah sahaja, iaitu sirah ismiyah. Fa israruhu huwa ala tariqihi aqwa min israrihim, menunjukkan berterusannya Nabi dengan cara Nabi lebih kuat daripada berterusannya mereka dengan cara mereka, dengan cara orang-orang kafir. Sebab itu Nabi kata, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Nabi gunakan jumlah fi'aliyah ismiyah. Tapi bila mana orang kafir, Nabi menggunakan jumlah ismiyah sahaja, menunjukkan Nabi lebih hebat, lebih kuat daripada mereka dari segi konsisten tu. Dan keadaan Nabi lebih sempurna daripada keadaan mereka. Wa nafyu anhu adwam wa abqa minan nafyi anhum, dan penafian yang Nabi buat itu lebih berkekalan, lebih kuat berbanding penafian yang Nabi buat terhadap orang-orang kafir. Maknanya Nabi kata, aku tak sembah apa yang kamu sembah, kamu tak sembah apa yang aku sembah. Jadi menunjukkan ayat yang Nabi tak sembah apa yang kamu sembah itu lebih kuat, lebih kukuh berbanding ayat mereka tak sembah apa yang aku sembah. Kemudian tuan-tuan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala khitabkan kepada mereka, tujukan kepada mereka ayat ini dengan surah ismiyah juga. Allah Taala tujukan kepada mereka dengan jumlah ismiyah juga. Allah Taala kata apa? Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Allah Ta'ala tak kata yakfurun. Kafirun. Al-kafir ismul fa'il, orang-orang yang kafir. Nampak? Menggunakan isim. Nabi juga Quran juga menafikan mereka ibadah yang sebenarnya dengan penggunaan jumlah ismiyah yang kita sebutkan tadi, iaitu wala antum abiduna ma'abud. Sebab apa ya? Kerana mereka ni apabila disifatkan dengan kekufuran,
yang ada pada diri mereka ala wajhi sabat. Sebab tu diletakkan ismiyah, wala antum abidun, mereka dah sebati dengan kekufuran. Jadi maksudnya Nabi pun dah sebati dengan Allah, menyembah Allah, tak akan sembah benda lain. Seperti itu juga mereka dah sebati dengan berhala mereka. Okey. Mengenai jumlah fi'aliyah ismiyah ini perbincangan yang sangat panjang lebar di kalangan ulama-ulama, mereka bincangkan. Jadi insya-Allah esok kita akan bincangkan lagi. Ada beberapa perkataan yang banyak datang dalam Quran, semuanya fi'il, cuma ada satu dua tempat kalimah tu kalimah isim. Ada juga kalimah yang satu kalimah yang datang dalam Quran semuanya isim, tapi ada ketikanya situasi yang terpencil digunakan juga fi'il. InsyaAllah kita akan bincang esok untuk sambungan slot tadabbur kita. Jadi sekarang ini insyaAllah kita akan masuk mengenai dengan Qamus Al-Quran, slot yang kedua. Okey, kita masih lagi membincangkan huruf ta, tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada muka surat yang ke-79. 79. Perkataan tajimra tijarah. Okey, tajimra tijarah. Tijarah ni mana at-tasarruf fi ra'sil mal talaban lirribh, lirribhi, iaitu kita belanjakan, okey, kita labur modal kita ra'sul mal untuk mencari keuntungan. Bila kita berniaga sudah pasti kita yang duit yang kita ada kita laburkan untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Daripada tajara yatsjuru. Okey. Dalam surah apa? Dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Surah As-Saff ayat 552. Bukan muka surat 552. Ayat ke berapa tu? Ayat yang ke-10. Wahai orang beriman, nak tak aku tunjukkan kepada kamu, tunjukkan satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi dalam Quran. Kita bagi satu cukuplah. Okey. Ishtarabu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Tu juzuk pertama, awal-awal page yang pertama tu tuan lihat ada. Ibnul Arabi mengatakan apa? Fulanun tajirun. Fulanun tajirun. Si fulan ni tajir, peniaga. Fulanun tajirun bikaza. Si fulan yang peniaga ini seperti ini. Maknanya haziqun bih, arifun al-wajha al-muktasab minhu. Maknanya dia cerdik, ada skill dalam perniagaan. Kita lihat perkataan seterusnya, tarafa. Tarafa, atrafa, yutrifu, itrafan, memberi kemewahan. Daripada perkataan tarafuh. Tarafuh ni makna apa? Tarafuh ni adalah maksud tawassu' fi ni'amah. Makna mewah lah. Mewah, luas pada nikmat ni. Wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Ni tuan-tuan lihat dalam kisah Nabi Nuh, tak salah ni
dalam ayat suratul Mu'minun, muka surat 33 ayat muka surat 344 ayat ke-33 suratul Mu'minun. Apa dia? Iaitu pemuka-pemuka, pembesar-pembesar kaum, iaitu orang kafir, yang kafir, yang mendustakan pertemuan dengan hari akhirat. Mereka ni kata apa? Wa atrafnahum fil hayati dunya, dan juga kesenangan dalam kehidupan dunia. Kami berikan kemewahan dan juga kesenangan di kehidupan dunia. Wa atrafnahum, kami berikan mereka kesenangan, kemewahan, keluasan rezeki di kehidupan dunia. Mereka kata apa? Mereka kata ma hadza illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Iaitu dia ni, Nabi ni manusia seperti kamu juga, makan seperti mana kamu makan. Nabi pun minum seperti mana kamu minum. Okey. Kemudian wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Dalam surah sebelum surah Yusuf, surah apa? Surah Hud. Surah Hud, juzuk ke-12. Muka surat 234 ayat yang ke berapa tu? Ayat ke-116 surah Hud. Telah mengikut orang yang zalim apa yang diberi kemewahan mereka padanya. Okey. Waruji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Surah apa tu? Dalam juzuk ke-17, surah Al-Anbiya. Betul Al-Anbiya. Muka surat 323 ayat ke-13 surah Al-Anbiya. La tarukudu waruji'u ila ma utriftum daripada atrafa. Ini ayat pasif, majhul. Janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan. Kembalilah kepada satu nikmat yang telah diberikan nikmat tersebut kepada kamu. Okey. Tuan-tuan lihat dalam suratul Mu'minun pada juzuk ke-18. Betul? Juzuk 18 kat mana ni? Di hatta famastakanu. Di mana? Sekejap. Akhaznahum bil azab. Tak ada di sini, tapi di juzuk ke berapa ni? So tengok juzuk 17 tuan-tuan kalau ada. Jadi dalam mutrafihim bil adab, juzuk yang ke-15 ada juzuk 15. Tuan-tuan lihat juzuk 15. Tuan-tuan akan jumpa dalam suratul Isra, juzuk yang ke-15. Satu lagi juzuk 15, muka surat 283. Wa idza ayat ke-16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada mutrafiha, orang-orang yang mewah di kampung tersebut, mutrafiha. Okey. Okey, itu atraf. Kemudian taraqin, at-taraqi, tulang bawah halqum, tulang yang di bawah halqum. Ini halqum kita bawah tu, sebelum sampai ke dada kita.
kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa, dalam suratul qiyamah. Tarquwatun jamak dia taraqi, tarquwatun, dia adalah azam, tulang yang sampai di antara halqum ni, bawah halqum sampai ke dada kita, nak sampai ke dada lah, ke bahu kita panggil. Okey. Tuan-tuan lihat dalam suratul qiyamah juzuk 29 juzuk berapa? 29. Waqi kalla idza balagatit taraqi, ayat 26. Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, ke kerongkong. Nyawa dah sampai ke kerongkong, makna bawah halqum, nak sampai halqum lah, nak sampai dah halqum, nak keluar dah roh. Okey, kemudian perkataan tasin'in, tis'atun tu 9, tis'ata asyar 19, tis'una 90. Ini semua dalam Quran. Tis'atu rahtin, tis'atu rahtin, 9 orang. Okey, dekat mana ya? Dalam juzuk ke-19 suratul Namli, akhir sekali saja. Tu tuan-tuan lihat tu, tengok 19 akhir sekali. Ayat ke-48 suratul Namli, muka surat 381. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan kota itu ada 9 orang lelaki yang berbuat kerosakan di bumi. Mereka tak buat baik, tak buat kebaikan. Okey, tu tis'u wa tis'una na'jah, 99. Tis'un 90, tis'un 99 anak kambing. Ni dalam surah As-Sad, tuan-tuan buka juzuk 23 lah. Surah As-Sad juzuk 23, selepas surah Saffat. Sad di mana tu? Di pada muka surat 454 ayat yang ke 23. Saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku punya seekor saja. Okay, 99. Kemudian dalam suratul Kahfi, tuan-tuan lihat dalam suratul Kahfi juzuk yang ke-16, ada perkataan salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Ni tuan-tuan selalu baca surah Kahfi, tak perlu kita tengok. Tuan-tuan buka lah surah Kahfi, juzuk yang ke-15. 300 sinina, dan 300 tahun dan tambah 9, jadi 309 tahun. Okey. Seterusnya perkataan yang terakhir pada hari ini insya-Allah, iaitu perkataan ta'sun. Ta'sun ni rosak dan hampa. Rosak dan hampa. Ta'sun, ta'is. Celaka pun boleh juga. Okey. Ta'sun alla yanta'isha minal asra. Dia tak bangun daripada ketergelinciran. Dia dah jatuh tak bangun-bangun. Makna putus asa lah, jatuh tak bangun dah. Ta'isa ta'satan. Allah Ta'ala berfirman fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Surah apa tu? Surah Muhammad juzuk 26 selepas suratul Ahqaf. Fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Muka surat 507 ayat yang ke-8. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Orang-orang kafir maka celakalah mereka. Celakalah mereka. Fata'sal lahum, dan Allah menghapuskan segala amalnya. Fata'san, ta'san makna celaka. Celakalah mereka. Fata'san lah makna rosak dan hampalah, kecewalah mereka, malanglah mereka.
Satu lagi yang last terakhirlah hari ini insya-Allah. Perkataan tafath, tidak kemas, kecomokan. Tidak kemas ni makna kotor lah, berselerak. Tafath. Dalam Quran, thummal yaquddu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Juzuk ke-17 suratul Al-Hajj. Betul suratul Hajj, juzuk 17. Ayat ke berapa? Muka surat berapa Muka surat 2 3 berapa tu? 335. Betul 335. Ayat suratul Hajj muka surat 29. Ayat ke-29 muka surat 335. Thummal yaqdu tafathahum. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran. Yaqdu, hilangkan, hapuskan kotoran. Apa dia menghilangkan kotoran di sini ialah memotong rambut, mengerat kuku dan sebagainya yang ada pada badan mereka. Wal yufu nuzuruhum, sempurnakan nazar mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq, tawaf di Baitullah. Tafas ni maksudnya menghilangkan kekotoran. Tak kira lah hilang dengan cara potong, buang dan sebagainya. Tafas ni maknanya asal tafasun adalah kekotoran yang ada di kuku, bawah kuku ni. Kekotoran tu dipanggil tafas. Dan selain daripada itu, kekotoran yang ada yang ada pada mana-mana anggota badan, itu juga dipanggil sebagai tafasun. Okey tuan-tuan, cukup sekadar ini. InsyaAllah kita akan sambung, habiskan huruf ta esok insyaAllah dalam muka surat 82. Ada sikit lagi pada muka surat berapa? 80. Ada sikit lagi perkataan ta qaf nun, ta lam lam, dan juga ta waw ra, ta ya nun, dan juga ta ya ha. InsyaAllah selepas tu esok sempat habis, insyaAllah kita akan terus masuk kepada huruf tha. Banyak satu kotak merah huruf tha. Terus kita masuk kepada huruf jim selepas itu. InsyaAllah tuan-tuan yang bersama-sama, terima kasih saya ucapkan yang bersama-sama dengan kita pada pagi yang mulia ini. Saya mengharapkan tuan-tuan tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita ni. Tekan butang share, ramai lagi yang nak tadabbur, yang nak belajar kamus Al-Quran kata dasar, yang akan terbitlah daripada beberapa perkataan 3 huruf ataupun 4 huruf, akan terbitlah perkataan-perkataan yang banyak lagi di bawah dia. InsyaAllah kita akan bincang lagi tuan-tuan. Sama-sama tekan butang share. Dan juga tuan-tuan terlepas mengikuti siaran langsung kami, boleh terus melayari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist, tuan-tuan boleh lihat dan boleh ikuti perlahan-perlahan insya-Allah. Akhir kata, minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.